Kelonggaran 2 orang keluar bersama beli barang keperluan. ...933 pelajar IPT dihantar pulang hari ini dan esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurul Hidayah Nawai dalam Berita Wilayah edisi Rabu 29 April 2020. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 4 yang bermula hari ini membenarkan ketua keluarga yang keluar membeli makanan atau barangan keperluan harian membawa seorang lagi ahli keluarga bersama dalam satu kenderaan. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kebenaran itu berdasarkan kemaskini peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2020 yang diwartakan semalam dan berkuat kuasa hari ini sehingga 12 Mei 2020. Namun kelonggaran itu dengan syarat kedua-duanya dari rumah yang sama. Untuk memberikan sedikit kelonggaran dan kemudahan. Jadi kita benarkan 2 orang untuk satu kereta. Tetapi mesti daripada rumah yang sama dan keluarga yang terdekat. Ya, sebab kalau daripada rumah yang sama, kalau kita fikirkan dari segi soal social distancing, di dalam rumah pun mereka tetap bersama. Lebih-lebih lagi, jikalau rumah mereka tidak ada kes yang melibatkan COVID positif, maknanya semua dalam rumah juga selamat. Jadi sebab itu kita benarkan. Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkannya pada sidang media selepas mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP di Putrajaya. Kerajaan juga memutuskan untuk membenarkan pergerakan melebihi radius 10 km bagi membeli barangan keperluan harian atau mendapatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan dan perubatan. Ia juga dengan syarat sekiranya barangan keperluan dan perkhidmatan tersebut tidak terdapat dalam 10 km radius dari kediaman. Pada perkembangan sama, seramai 933 pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA serta swasta IPTS yang dijadual pulang ke kampung masing-masing hari ini dan esok. Jumlah itu meliputi 653 pelajar melibatkan perjalanan di Zon Utara dan 280 pelajar lagi di Zon Sarawak. Bagi pergerakan pelajar di Zon Utara, ia melibatkan 44 buah bas bagi pergerakan dalam negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Pelajar di Universiti Teknologi Mara, Universiti Utara Malaysia, Politeknik dan IPTS di Zon Utara akan bertolak pada pukul 2 petang, manakala penuntut dari Universiti Sains Malaysia pula pada 9 malam. Hari ini bertolak 2 petang kerana jika mereka oleh kerana jaraknya dekat, kalau mereka bertolak jam 9 malam ataupun 10-11 malam, kalau 3 jam saja perjalanan, tentu saja mereka akan sampai ke balai-balai polis pukul 2 pagi, 3 pagi dan sebagainya. Jadi untuk mempermudahkan ibu bapa mereka mengambil mereka di balai polis ataupun pihak frontliners di daerah menghantar mereka pulang. Jadi jika mereka sampai waktu dini hari ataupun subuh, ianya akan menyukarkan pergerakan. Manakala bagi negeri Sarawak pula terdapat 2 pergerakan dalaman yang bermula hari ini dan esok melibatkan 2 buah bas dan 1 van yang bertolak pada pukul 9 pagi. Tambah Datuk Seri Ismail, bagi pelajar yang ingin pulang ke Semenanjung dari Sabah dan Sarawak pula akan dibawa pulang menggunakan pesawat yang sama digunakan untuk menghantar pelajar ke Sabah dan Sarawak dari Semenanjung. Sementara itu, seramai 643 individu ditahan kerana ingkar PKP semalam. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, daripada jumlah tersebut, 576 individu direman dan 67 individu lagi mendapat jaminan polis.
Tambahnya seramai 947 individu juga didakwa di mahkamah kerana ingkar PKP. PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 828 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 637,982 kenderaan. Sebanyak 37,753 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,669 premis telah diperiksa. PDRM telah menangkap 643 individu berbanding dengan 489 individu pada hari sebelumnya. Ini menjadikan jumlah kumulatif tangkapan ingkar PKP sehingga 28 April 2020 adalah sebanyak 21,749 individu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ismail turut memaklumkan sebanyak 245 operasi sanitasi awam telah dilaksanakan semalam yang meliputi 60 zon merah dan kuning di 13 buah negeri. Ia termasuk 40 operasi di Sabah, 40 operasi di Sarawak dan 39 operasi di Johor. Operasi sanitasi semalam juga merangkumi 34 bangunan kerajaan, 22 tempat awam, 65 pusat perniagaan dan 6 buah pasaraya. Bagi mempertingkat operasi PKP di Sarawak, 200 pegawai dan anggota Regimen 511 Askar Wataniah Sarawak mula diatur gerak. Menerusi satu kenyataan, Panglima Medan Timur, Lieutenant General Datuk Wira Zamruz Muhammad Zain menjelaskan ia pertama kali unit itu diatur gerak untuk membantu penguatkuasaan PKP tahap 4 di kawasan Kuching, Serian dan Sri Aman. Beliau mengulas perkara itu selepas menyampaikan sumbangan keperluan barang harian kepada 3 keluarga anggota Regimen 511 EW di Simunjan. Sumbangan diharap dapat membantu meringankan beban keluarga anggota ketika mereka hadir bertugas. Bagi melancarkan pergerakan balik pelajar IPT di Labuan, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD sedang merangka satu garis panduan baharu agar lebih efektif. Garis panduan itu merangkumi isu keselamatan dan kebajikan pelajar yang akan dihantar pulang ke Sabah dan Sarawak menerusi pengangkutan laut dan juga darat. Pengerusinya Dr. Ferry Akmal Osman berharap pihak IPT dapat memberi kerjasama sewajarnya bagi mengelak kekeliruan dan salah faham. Sekiranya pihak IPT ni tidak jelas, sila berhubung dengan pihak MKN, pihak PDRM ataupun jawatankuasa supaya tidak ada kekeliruan. Kita tak nak mereka tidak jelas dengan SOP ni dan akan mendatangkan sedikit risiko atau bahaya. Setakat ini seramai 358 pelajar daripada 1,158 penuntut di Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan telah memohon untuk dihantar pulang ke Sabah. Beberapa kes sporadik COVID-19 berjaya dikesan di Sabah hasil aktiviti saringan bersasar yang dilaksana Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sejak penghujung Mac 2020. Pengarah JKNS, Datuk Dr. Christina Ruti berkata, aktiviti saringan bersasar itu bertujuan mengesan jangkitan di lokaliti yang melaporkan kes tertinggi. Mengenai tindakan yang diambil JKNS berikutan kebenaran pergerakan pulang pelajar IPT ke kampung halaman, Datuk Dr. Christina menyatakan langkah seperti pengambilan sampel dan kuarantin akan dijalankan bagi mengelak penyebaran jangkitan COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, bilangan kumulatif yang masih dalam pemantauan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian Kuarantin di rumah di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit APPPB 1998 ialah seramai 3,330 orang. Berdepan pandemik COVID-19, Jabatan Dietetik dan Sajian Hospital Melaka merangka strategi memastikan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas. Itu tugasan penting pakar pemakanan atau dietetik dalam menyediakan diet pemakanan yang sesuai buat pesakit COVID-19. Wartawan Muhammad Amir Muhammad Rozi ada laporannya.
Kes pulih dan discharge pesakit COVID-19 di negara ini terus mencatat peningkatan memberangsangkan. Selain rawatan, status nutrisi setiap pesakit turut diberi perhatian menerusi amalan pemakanan seimbang. Ketua Jabatan Dietetik dan Sajian Hospital Melaka, Lina Isnin berkata, pasukannya memberikan lebih perhatian kepada pesakit COVID-19 yang berada dalam status kritikal. Ini kerana kaedah pemakanan bagi pesakit berkenaan adalah berbeza berbanding pesakit COVID-19 yang bukan kritikal. So bila yang restricted feeding ni biasanya dia dalam ICU care ataupun kita consider patient tu kalau dietitian kita consider dia kritikal lah sebab dia memerlukan pemakanan secara tiup. So kita kena kira dia punya kalori, kita tengok berat badan dia semua tu lah dan kita kira berapa kalori kita nak bagi, apa jenis produk yang kita perlu bagi dekat dia. Penilaian nutrisi turut dilakukan untuk pesakit COVID-19 yang mempunyai penyakit lain. Kita tengok urea, kreatinin patient lah. So kalau patient plain dia cuma kita akan tengok juga di samping tu untuk COVID kita akan tengok juga dia punya PCO2 semua tu lah. Dan lepas kita dah tengok baru kita nilai betul-betul mana satu yang kita nak produk yang sesuai kita bagi kat patient tu. Sama ada produk diabetik ataupun normal produk. So dia memang depend pada patient punya condition. Penyajian makanan bagi pesakit COVID-19 akan disediakan kaki tangan ditetapkan dan dihidang terus menggunakan bekas makanan pakai buang bagi mengelakkan risiko jangkitan. Dan bagi anda yang dikurnia kesihatan yang baik, kekal berada di rumah, berikan rangsangan terbaik buat tubuh anda agar dapat melakukan aktiviti harian dengan cergas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan juga sepanjang Ramadan. Laporan Muhammad Amir, Muhammad Ruzi, RTM. Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Ahli Parlimen Kuantan, Fuzia Saleh, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Johor Bahru atas pertuduhan membuat kenyataan palsu menerusi laman Facebook pada 9 April lalu sehingga menyebabkan kegentaran awam. Bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu membuat pengakuan tersebut di hadapan Magistrat R. Salini. Fuzia, 61 tahun, didakwa memuat naik rakaman video di akaun Fuzia Saleh kira-kira pukul 10 malam pada awal bulan lalu. Fuzia didakwa mengikut Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan kerana mendatangkan khianat awam dengan niat hendak menyebabkan ketakutan kepada orang awam. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Magistrat menetapkan jaminan sebanyak RM3,000 dengan seorang penjamin. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Nur Aziza Muhammad manakala tertuduh diwakili peguam Hassan Abdul Karim dan John Fernandez. Sebutan semula kes ditetapkan pada 16 Jun ini. 25 orang lelaki dan 2 wanita lingkungan umur 19 hingga 37 tahun diberkas polis kerana ingkar PKP apabila didapati berkumpul untuk menyambut hari jadi salah seorang rakan mereka. Serbuan dilakukan di sebuah apartmen Aisoho Seksyen 7 Shah Alam oleh pasukan polis bahagian siasatan jenayah IPD Shah Alam. Tim Task Force C19 diketuai ASP Hamizi Abu Bakar. Menerusi kenyataan Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Baharudin Mat Taib, tangkapan dibuat jam 3.30 pagi tadi. Hasil pemeriksaan polis merampas 6 botol arak termasuk 3 botol kosong, sebuah pembesar suara mudah alih, mikrofon serta sebuah beg warna hitam mengandungi 1 ketulan mampat dedaun kering berwarna hijau disyaki dadah jenis ganja. Anggaran berat 120.35 gram yang disiasat di bawah Seksyen 39A-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Saringan ujian air kencing mendapati 9 daripada suspek didapati positif ganja. Sementara seorang mempunyai rekod dikehendaki polis bersabit kes di Teluk Intan Perak bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 395 Kanun Keseksaan kerana penglibatan dalam kes samun. Kesemua suspek direman 4 hari bermula hari ini.
Seorang pemandu lori didakwa 23 pertuduhan di Mahkamah Session Pasir Mas merogol dan melakukan amang seksual terhadap anak kandungnya dalam kejadian di Rantau Panjang sejak Disember 2018 sehingga April tahun ini. Tertuduh 52 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan pendaftar Mahkamah Session Rozaidi Yaakob. Tertuduh berdepan 22 pertuduhan mengikut Seksyen 376/3 Kanun Keseksaan kerana merogol. Tertuduh melakukan perbuatan itu terhadap anak kandungnya pada 16 Disember 2018 sehingga 9 April 2020 antara jam 3 pagi hingga 12.30 tengah malam di rumah mereka di Rantau Panjang, Pasir Mas. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh berdepan hukuman penjara tidak kurang 8 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun serta tidak kurang 10 sebatan bagi setiap pertuduhan jika sabit kesalahan. Sementara satu pertuduhan mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang dibaca bersama Seksyen 16(1) Akta yang sama kerana melakukan amang seksual terhadap anak kandungnya didakwa berlaku jam 5.30 petang pada 1 April di lokasi yang sama. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan sebatan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Wan Nurul Hanini Wan Ahmad Syukri. Terdahulu, Wan Nurul Hanini tidak menawarkan jaminan terhadap semua pertuduhan itu. Sementara itu, seorang bapa yang juga pemandu lori mengaku bersalah di Mahkamah Session Temerloh Pahang terhadap 2 pertuduhan mendera 2 anak perempuannya termasuk dengan menyimbah air panas minggu lalu. Tertuduh 36 tahun dan berasal dari Taman Mawar Impian Berpahang membuat pengakuan itu di hadapan penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Nurul Balkis Zunaidi. Dia didakwa menyebabkan kecederaan parah terhadap anaknya yang berusia 9 tahun dengan menyimbah air panas ke dahi kanak-kanak tersebut pada 8.30 malam 24 April lalu di rumah mereka. Bagi kesalahan itu, pendakwaan terhadapnya dibuat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebat jika sabit kesalahan. Tertuduh juga didakwa mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001 kerana memukul anaknya berusia 8 tahun di tempat dan masa yang sama yang jika sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM20,000 atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Tertuduh ditangkap pada hari yang sama selepas isterinya membuat laporan polis. Timbalan Pendakwa Raya R. Navini tidak menawarkan jaminan terhadap tertuduh atas alasan bimbang mangsa akan diganggu memandangkan mereka tinggal serumah. Semua anak tertuduh diletakkan di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk sementara berikutan isteri suspek dimasukkan ke hospital untuk bersalin. Di Kulai Johor, polis menahan 3 lelaki warga Rohingya bersama 2 kanak-kanak berusia 8 dan 9 tahun di 3 lokasi berasingan kira-kira 8 malam semalam kerana disyaki terlibat dalam kes pecah rumah. Polis yakin tangkapan tersebut akan menyelesaikan 10 kes pecah rumah di daerah itu sejak November tahun lalu. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tok Beng Yeo berkata, polis masih mengesan 2 lagi rakan sejenayah suspek yang masih bebas dikenali sebagai Norjan dan Abdullah. So dalam serbuan yang telah dijalankan oleh pihak polis telah berjaya merampas sejumlah barang kes peralatan pecah rumah, wang tunai, mata wang pelbagai jenis, mata wang asing pelbagai jenis, barang kemas dan juga laptop, komputer dan juga beg galas serta pelbagai kunci rumah. Beliau ditemui di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulai. Jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM80,000. Semua 3 suspek berusia 20 hingga 32 tahun direman 6 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah, manakala 2 kanak-kanak dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat.
5 buah keluarga terjejas selepas 3 buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Rosok Pitas, Sabah pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, kebakaran tidak melibatkan kecederaan dan kemalangan jiwa. Pihak Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Marudu menerima panggilan kecemasan kira-kira 5.47 minit pagi sebelum pasukan bomba diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Kamarudin Sabanah berserta 7 anggota menaiki 2 buah jentera dan sebuah utiliti bergerak ke tempat kejadian sejauh 30 km. Bomba turut berjaya menyelamatkan 4 buah rumah, sebuah masjid, premis Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dan rumah perusahaan Burung Walid yang terletak berhampiran kawasan kebakaran. Hujan lebat berterusan sejak tengah hari semalam sehingga awal pagi tadi menyebabkan berlaku limpahan air sungai sehingga menjejaskan beberapa buah kampung di pedalaman Baram, Sarawak. Kenyataan Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri, Lau Poh Kiong, menyebut antara kampung terjejas ialah Kampung Long Atip. Jelasnya berdasarkan laporan air sungai mula pasang sejak pukul 3 pagi sehingga melimpah ke kawasan kediaman menyebabkan lebih 100 penduduk terjejas. Namun belum ada penduduk diarahkan berpindah dan kesemua mereka memberi kerjasama terus duduk di rumah selaras arahan PKP. Baik saudara, ini perkembangan seterusnya berikutan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bayaran zakat fitrah di Negeri Sembilan tahun ini bergantung kepada tahap kemampuan penunai zakat. Menurut Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan Nur Azmi Musa, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan telah menetapkan nilai tetap bagi zakat fitrah RM7 setiap seorang. Namun mereka yang berkemampuan digalakkan untuk mengeluarkan zakat fitrah mengikut harga beras yang dimakan. Kajian kita dapati yang kita buat hari itu sebelum ini mendapati majoriti hampir 80 ke 90% masyarakat Negeri Sembilan makan beras biasa, beras ekonomi 10% hancur. Walau bagaimanapun ada yang lain, keluarga berkenaan kena menentu sendirilah hak dia berdasarkan kepada naikkan kepada RM7 asalnya kepada RM14 dan RM21. Itu kalau misalnya kata yang makan beras lebih daripada kebiasaan kita. Beliau ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Kewajipan tersebut boleh ditunaikan di portal rasmi Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan, aplikasi MyEG, Snap and Pay serta JomPay. Seramai 3,900 keluarga orang asli di seluruh Johor menerima bantuan makanan asas sepanjang tempoh PKP hasil kerjasama Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA dan beberapa pertubuhan badan bukan kerajaan NGO. Timbalan Pengarah JAKWA Negeri Muhammad Badri Ismail berkata, bantuan melibatkan 60 perkampungan orang asli di seluruh negeri. Dan kita sentiasa memantaulah keluarga orang asli ini yang bermasalah di segi bantuan-bantuan makanan, dan kita juga sentiasa jugalah ada bekerjasama dengan pihak-pihak NGO untuk kita salurkan bantuan-bantuan berbentuk makanan ataupun keperluan asas makanan kepada masyarakat orang asli khususnya di negeri Johor ini. Beliau ditemui selepas menyampaikan bantuan makanan dan keperluan asas kepada penduduk Kampung Bakar Batu, Johor Bahru, Johor. Dalam pada itu, Pengurus Besar Ikonsif, Mas Imran Adam, pihaknya mengagihkan bantuan makanan asas kepada 610 penduduk orang asli di Johor Bahru. Antaranya ialah Kampung Simpang Arang, Kampung Sungai Temon, Kampung Kuala Masai, Kampung Teluk Jawa dan Teluk Kabung. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS memastikan tidak ada pelajar ketinggalan mengikut silibus pembelajaran ditetapkan dalam tempoh PKP. Menurut pengarahnya, Dato' Fakhruddin Ghazali, pelbagai platform diguna pakai oleh guru dan pelajar termasuk kaedah panggilan terus.
Yang penting kita ingatkan pada pengetua guru besar, jangan ada seorang pun pelajar yang tertinggal yang tidak disantuni. Alhamdulillah daripada maklum balas yang saya dapat, hampir 100% pelajar kita dapat dihubungi. Cumanya ada yang tidak dapat akses kepada internet, jadi kita menggunakan kemudahan yang lain. Beliau berkata demikian kepada RTM di Seremban. Justru kerjasama daripada ibu bapa amat diperlukan untuk memastikan sesi pembelajaran dapat diteruskan meskipun pelbagai kekangan yang dihadapi. Pesara kita ke perkembangan sukan. Kejayaan Kesatuan Rugby Malaysia KRM mengurus pasukan rugby dengan baik dari pasukan junior, senior dan wanita. Mendapat pujian daripada Presiden Rugby Asia Kais Al-Dalai. Menerusi sidang video yang diadakan, Kais memuji Presiden KRM Datuk Syahrul Zaman Yahya, Naib Presiden KRM Velayudhan dan Setiausaha Agong Amrul Hazarin Hamidon. Malaysia is doing a good job, man. They have women's team, they have men's team. They are competitive on the 7 series, on the 15s. The men's plays at the top 3. So I have very close with them, man, and they are really doing what they can. Obviously, every union had their own restriction, but from my perspective, from my experience with those people, they are doing a great job. Skuad rugby 7 sebelah lelaki tahun ini berjaya bersaing di Siri Asia 7 sebelah 2020 selain skuad 7 sebelah wanita yang berjaya kekal di Siri Asia. Manakala skuad bawah 19 tahun berjaya bermain di Division 1 Kejohanan Rugby Asia bawah 19 tahun. Baik saudara, paparan sukan itu tadi mengakhiri berita wilayah edisi Rabu 29 April 2020. Terus bersama RTM untuk berita dari semasa ke semasa. Ingat, kekal duduk di rumah, jaga kebersihan diri dan amalkan penjarakan sosial. Kita mesti menang. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum dan salam sejahtera.